Okey. Kata-kata daripada Warren Buffett ini silap. Adalah penting untuk kita tahu sebab Warren Buffett kalau kita tahu adalah antara orang terkaya dunia. Jadi kita dengarlah nasihat dia. Dia kata don't save what is left after spending. Maknanya kita sebenarnya sepatutnya kita simpan duit dulu. Let's say kita simpan 15% duit kita, gaji kita ke apa ke. Yang selebihnya 85% tu baru kita belanja. Ini adalah saranan Warren Buffett. Okey. Kita sekarang cuba membuat satu perubahan baru. Kita tukar apa saranan Warren Buffett ni. Okey, Warren Buffett menyuruh kita simpan dulu 15% dan belanja 85%. Sebenarnya ramai rakyat Malaysia sebenarnya dia belanja 100%, dia tak ada simpanan. Kalau kita tengok surat khabar baru-baru ini kata 70% daripada rakyat Malaysia ni tak ada simpanan. Okey, saya hanya berceritakan tentang Warren Buffett punya suggestion dulu. Okey, so contoh kita saya bubuh gaji contoh ni 10,000 untuk mudah nampak kiraan. Kalau gaji 5,000, 5,000 lah. Okey, ini untuk memudahkan kira. Okey, kalau berdasarkan Warren Buffett punya saranan, kita akan simpan 1,500 dan kita hanya belanja 8,500. Dan 8,500 ini kita bayar rumah, bayar kereta, bayar api, bayar air, semualah makan, minum semua. Dan dia akan hangus. Dia tak akan kembali lagi. So 1,500 yang kita simpan itu, let's say simpan ni 10 tahun lah. Kita akan dapat ekstra RM450. So selepas 10 tahun, simpanan kita menjadi 1,950. Ini apa yang diajarkan kepada kita oleh Warren Buffett. Okey, sekarang kita tengok Quantum Matter telah membuat satu perubahan baru dalam dunia ekonomi. Okey, apa yang disarankan oleh Quantum Matter adalah kita simpan 100%. Kemudian baru belanja 85%. So, caranya macam mana? Kita punya gaji 10,000, okey. Kita tukar kepada emas dulu. Kita tukar kepada 40 gram emas. Let's say harga emas ni adalah RM250 per gram. Jadi kita dapat 40 gram emas. Jadi daripada 40 gram emas ini, kita akan convertkan dia kepada cash, iaitu 8,500. Jadi kalau kita campur aset kita sebenarnya bertambah menjadi 18,500. 8,500 dalam bentuk cash, 40 gram dalam bentuk emas bernilai 10,000. So 8,500 ni kita belanja hangus juga, macam tadi juga, bayar rumah, bayar kereta dan sebagainya. Tapi kita ada emas 40 gram. So kalau lepas 10 tahun harga emas ni naik double lah contohnya, dan ia adalah suatu benda yang boleh berlaku berdasarkan sejarah. Okay. Kita boleh tengok harga emas ni 40 gram ini telah menjadi 20,000, daripada 10,000 menjadi 20,000. So pada saat ini, iaitu 10 tahun akan datang, kita boleh tebus. Berapa harga untuk tebus? Kita nak dapat balik emas ni, tebusnya dengan bayar 8,500 yang kita ambil dulu, campur dengan kos dia 8,500 kali 3.5% setahun. Tapi oleh kerana kita simpan untuk 10 tahun, kena kali 10 lah. Jadi campur-campur 11,475. Kalau kita bayar 11,475, kita akan dapat 40 gram emas tu balik kepada kita. Dan harga emas itu sekarang dah jadi 20,000. Atau
kita boleh jual je emas tu. Kalau kita jual emas tu 20,000 ini, tolak 11,475. Jadi kita akan dapat 8,525 ringgit. Itu 85% lah, lebih kurang. Jadi, quantum method mengajar kita satu kaedah baru yang jauh lebih banyak untuk dapat pulangannya. Tapi ia ambil masa lah. Maybe 10 tahun, maybe 5 tahun. Kita tak tahu bila harga emas ni akan naik double. Dan kita tak semestinya tunggu harga emas ni naik double. Mungkin naik 50% ke, naik 70% ke, ikut kita. Selepas 5 tahun ke, selepas 6 tahun ke, ikut kita. So, kita hanya bayar kos gold convert ni ataupun kos gadai ni hanya masa 10 tahun akan datang. Bukannya tiap-tiap tahun kena bayar. Tak. Kalau ikut kaedah biasa, tiap-tiap tahun ataupun tiap-tiap bulan ada. Alright. Jadi, di sini kita mendapat satu kaedah baru bahawa kita boleh selamatkan duit gaji kita dengan menukar batu emas dan akhirnya kita convert dalam bentuk cash untuk belanja harian. Tapi pada masa yang sama kita mendapat simpanan emas yang membekalkan kita duit yang banyak 85% pada tahun-tahun akan datang. Jadi ini adalah konsep yang sangat penting dan kalau kita gunakan konsep ini dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan makmur dari segi kewangan.